Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan kamu semua dalam subjek biologi tingkatan 4 dalam bab 3 tajuk 3.3 pergerakan bahan berentasi membran plasma dalam organisme hidup. Dalam pergerakan bahan berentasi membran plasma dalam organisme hidup, ianya terbagi kepada dua, yaitu pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Pengangkutan pasif dalam organisme hidup berlaku semasa pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah melalui resapan ringkas. Penyerapan semula air berlaku secara osmosis melalui tubul renal di ginjal, penyerapan air oleh sel akar rambut tumbuhan melalui osmosis, dan yang terakhir penyerapan molekul fruktosa berlaku secara resapan berbantu di vilus. Untuk pengangkutan aktif dalam organisme berlaku semasa penyerapan glukosa dan asid amino dalam vilus, penyerapan semula glukosa dalam tubul renal di ginjal, pengangkutan sukrosa dari daun ke tisu phloem, penyerapan ion mineral oleh sel akar rambut tumbuhan. Secara amnya, terdapat tiga jenis larutan, yaitu larutan isotonik, larutan hipotonik, dan larutan hypertonik. Untuk larutan isotonik, larutan E dan B mempunyai kepekatan bahan terlarut yang sama. Oleh itu, larutan E dan B adalah isotonik terhadap satu sama lain dan tiada pergerakan bersih air. Untuk larutan hipotonik, larutan E mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah dan keupayaan air yang tinggi. Oleh itu, larutan E hipotonik terhadap larutan B. Air meresap dari larutan E ke larutan B secara osmosis. Larutan hipotonik pula, larutan E mempunyai kepekatan bahan terlarut yang tinggi dan keupayaan air yang rendah. Oleh itu, larutan E hipotonik terhadap larutan B. Air meresap dari larutan B ke larutan E secara osmosis. Untuk kesan larutan hipotonik terhadap sel haiwan, apabila sel darah merah berada dalam larutan hipotonik, air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis, menyebabkan sel mengembang dan akhirnya meletus. Ini adalah karena membran plasma adalah terlalu nipis untuk menahan tekanan osmosis yang terhasil dalam sel. Peletusan sel darah merah dikenali sebagai hemolisis. Untuk kesan larutan hipotonik, apabila sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, air meresap keluar dari sel secara osmosis. Hal ini menyebabkan sel mengecut dan sel darah merah dikatakan mengalami krenasi. Yang terakhir ialah kesan larutan isotonik terhadap sel haiwan. Air meresap masuk ke dalam dan keluar sel secara osmosis pada kadar yang sama. Tiada pergerakan bersih air merentasi membran plasma dan sel mengekalkan bentuk normalnya. Kesan larutan hipotonik terhadap sel tumbuhan. Apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, air meresap ke dalam vakuol secara osmosis. Ini menyebabkan vakuol mengembang dan menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel. Dalam keadaan ini, sel dikatakan berada dalam keadaan sega. Sel tumbuhan tidak meletus karena dinding sel adalah tegar dan kuat. Tekanan sega adalah penting kepada sel tumbuhan karena dapat memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk sel. Kesegaan sel menyebabkan sel pengawal mengembang supaya stoma terbuka untuk fotosintesis. Kesan larutan hipotonik terhadap sel tumbuhan pula, apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, air meresap keluar dari vakuol secara osmosis. Vakuol mengecil dan sitoplasma mengecut, menyebabkan membran plasma tertarik daripada dinding sel. Fenomena ini dinamakan plasmolisis. Plasmolisis menyebabkan daun dan batang terlentur ke bawah, dan kelayuan tumbuhan akan berlaku. Sel tumbuhan yang mengalami plasmolisis boleh menjadi segar semula sekiranya sel tersebut dipindahkan ke dalam larutan hipotonik dengan segera. Sel dikatakan mengalami deplasmolisis. Yang terakhir ialah kesan larutan isotonik terhadap sel tumbuhan. Apabila subsel dan larutan di luar bersifat isotonik, keupayaan air adalah sama, pergerakan air meresap ke dalam dan keluar sel adalah sama, dan sel berada dalam keadaan flasid.